Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat lagi sambung pelajaran kita. Sebelum ini kita belajar bahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang bertajuk hindari dosa-dosa besar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini mengingatkan kepada kita agar menjauhi 7 perkara yang boleh merosakkan, yang kita sebut dalam kuliah sebelum ini, iaitu yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan peperangan, yang ketujuh menuduh perempuan beriman dan suci berzina ataupun dipanggil qazaf. Jadi sebelum ini kita dah detailkan pembicaraan kita tentang 2 dosa besar, iaitu syirik dan sihir. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dosa-dosa besar kita. Dosa besar yang ketiga iaitu membunuh. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Maknanya membunuh jiwa, membunuh nyawa kecuali dengan kebenaran. Membunuh di sini ada pengecualiannya, iaitu kecuali dengan kebenaran, iaitu menjadi dosa jika tidak ada kebenaran. Sekiranya kita bertugas, kita dibenarkan membunuh, maka tidak menjadi dosa. Contohnya orang yang bertugas melaksanakan hukuman mati kepada pesalah, dia membunuh ataupun membunuh orang yang dijatuhkan hukuman mati tidak dikira sebagai dosa. Begitu juga orang yang bertugas sebagai pengawal keselamatan, sekiranya dia terpaksa membunuh pesalah-pesalah ataupun penjenayah dengan menembak ataupun sebagainya, maka dia tidak dikira sebagai dosa sebab dia membunuh dengan kebenaran. Membunuh yang menjadi dosa di sini ialah membunuh dengan sengaja. Tidak dibenarkan dia membunuh, tetapi dia tetap membunuh. Jadi apakah maksud membunuh itu? Membunuh maksudnya ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Apabila kita membuat sesuatu yang boleh menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawa kita sendiri sekalipun, maka dikira sebagai perbuatan membunuh. Tak kiralah menggunakan alat apapun, sama ada menggunakan senjata api, menggunakan racun, menggunakan jenayah-jenayah lain, menolak orang daripada bangunan tinggi ke, ataupun apa-apa sahaja perbuatan yang boleh menghilangkan nyawa seseorang, maka dikira sebagai perbuatan membunuh. Dan membunuh ini adalah satu dosa besar yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan ini boleh membawa kepada kerosakan. Antara contoh membunuh ialah yang pertama menembak dengan senjata api. Dia tembak menggunakan pistol, menggunakan senapang, dengan sengaja tembak orang lain sampai orang itu hilang nyawa. Itu dikira sebagai perbuatan membunuh. Yang kedua, menikam dengan pisau. Tikam orang menggunakan pisau pun dikira sebagai membunuh.
meletakkan racun dalam makanan dan minuman yang menyebabkan orang minum atau orang makan mati orang tersebut, maka dikira sebagai membunuh dan boleh mendatangkan dosa. Kesan daripada perbuatan membunuh ini, kenapa membunuh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana dia memberi kesan yang negatif. Antara kesannya ialah yang pertama, menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Kalau biasanya setiap orang ada keluarga. Kalau dibunuh ahli keluarga, keluarga yang lain akan rasa susah. Kalau bapa dibunuh, anak-anak akan susah. Kalau suami dibunuh, isteri akan susah. Kalau isteri dibunuh, suami pun akan susah. Kalau anak dibunuh, ibu bapanya akan susah. Jadi menyusahkan keluarga. Yang kedua, boleh perbuatan membunuh ini boleh memporak-porandakan masyarakat. Kalau ada perbuatan membunuh ini jenayah besar, orang merasa takut. Apabila takut, mereka rasa tak selamat. Porak-poranda kerana ada penjenayah yang terdapat dalam masyarakat. Jadi tak aman hidup kita. Dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah SWT ini melarang pembunuhan, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Jadi ustaz nak baca ayat ini, kita bersama-sama menghayatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal ia di dalam neraka Jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, serta Allah menyediakan baginya azab siksa yang besar. Ini amaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan membunuh. Oleh kerana perbuatan membunuh ini perbuatan yang menganiayai orang lain, maka sewajarnya kita jauhi. Okey, mudah-mudahan kita janganlah menjadi seorang penjenayah sampai membunuh orang lain. Seterusnya, dosa besar yang keempat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini ialah dosa besar makan riba. Makan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba itu? Riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Riba ni ada pertambahan bayaran. Contohnya dalam urusan pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang. Kita tukar barang, tambah bayaran di satu pihak lain. Contoh, kita tukar beras lama dengan beras baru. Oleh kerana beras lama dan beras baru
si pemilik beras lama ketika nak menukar mesti tukar dengan kadar yang lebih daripada beras baru. Contohnya kalau beras lama, kalau beras baru 1 kilo, apabila dia nak tukar dengan beras lama mestilah lebih daripada 1 kilo, contohnya 1 kilo 2 bunga. Maka pertukaran ini dinamakan sebagai riba. Dan satu lagi ialah pertambahan bayaran dalam urusan hutang piutang. Contohnya berhutang RM100, tapi ketika nak membayar mestilah lebih RM100, RM120, RM130. Lebihan itu dipanggil sebagai riba. Orang kampung panggil riba ni ialah bunga ataupun interest ataupun faedah, macam-macam orang letak nama. Kesimpulannya, orang yang mengambil lebihan dalam hutang piutang ini ialah orang yang makan riba. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa ini dosa yang besar. Contoh perbuatan riba ialah hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Contohnya, kita pergi berhutang di bank, contohnya RM100,000. Maka bank bagi ketetapan bayaran, keuntungan bayaran hendaklah dibayar 20% lebih daripada asal. Maka hutang bukan lagi dibayar RM100,000, bahkan dibayar lebih 20%. 20% itu dipanggil sebagai riba. Dalam muamalah Islam, riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tengok di bank-bank konvensional biasa benda ini diamalkan. Sepatutnya kita perlu mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan riba ini. Kesan daripada perbuatan riba, yang pertama, riba ini boleh mengakibatkan penindasan. Orang kaya menindas orang miskin. Orang miskin terpaksa meminjam. Apabila meminjam, si orang kaya menetapkan bayar mesti lebih, maka dengan sendirinya si kaya menindas si miskin, ambil peluang atas kemiskinan orang lain. Yang kedua, riba boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Riba ini bukan membantu, dia hanya membantu orang kaya, tapi orang-orang yang teraniaya terus berada dalam kemiskinan. Hanya untung ketika nak meminjam, tapi membayarnya berlipat-lipat ganda. Kita boleh tengok dalam kes Along misalnya, dalam kes Along banyak mengambil riba Along ini. Apa yang jadi kepada si peminjam? Tertekan, kadang-kadang diugut, kadang-kadang diugut bunuh dan sebagainya. Benda ini membawa kesan yang tidak baik. Jadi riba-riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia membawa kesan yang tidak baik. Dalilnya ada yang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa dharu ma baqiya minar riba Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, ini jangan menuntut lagi saki baki riba.
In kuntum mu'minin. Jangan menuntut lagi sakibati riba yang masih ada pada orang-orang yang berhutang itu. In kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah berpesan kepada orang beriman agar takut kepada Allah dan janganlah ambil riba. Jika diberi hutang kepada orang lain, jangan diminta ribanya. Sekiranya kamu benar-benar beriman. Maksud di sini ialah kalau orang itu benar-benar beriman, mereka tidak menggunakan sistem riba. Jadi kita boleh lari daripada riba sekarang dengan cara janganlah kita terlibat dengan urusan-urusan muamalah bukan Islam. Di bank-bank biasanya sekarang ada dua sistem. Sistem konvensional yang mengamalkan riba dan yang kedua sistem Islam, muamalah Islam yang bebas daripada riba. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, kena carilah sistem perbankan yang berasaskan Islam untuk mengelakkan diri kita daripada riba. Di samping itu kita janganlah mengamalkan riba dalam urusan kita. Kita bagi hutang kepada orang lain, jangan minta bayaran yang lebih. Contohnya lah. Jadi ingat kepada kita semua. Seterusnya, dosa yang seterusnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Yang pertama kita kena tahu siapakah anak yatim. Bukan anak yang bapaknya nama yatim. Itu teknikal. Anak yatim yang diistilahkan dalam agama Islam ialah anak-anak ataupun kanak-kanak kecil yang belum balik, yang kematian bapa. Jadi dalam Islam hanya mentarifkan bahawasanya anak yatim itu ialah anak-anak yang kematian bapa. Anak-anak yang kematian ibu mengikut Islam tidak dipanggil sebagai anak yatim, walaupun orang Melayu kata itu juga anak yatim. Jadi menjadi kesalahan sini kita makan harta anak yatim ini, kanak-kanak kecil yang bapaknya mati. Okey, menjadi kesalahan, bahkan menjadi dosa besar. Apa maksud makan harta anak yatim? Makan harta anak yatim maksudnya ialah menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Biasanya harta anak yatim ni dipegang oleh pemegang amanah. Contohnya, bapa kanak-kanak meninggal dunia, lalu bapaknya itu banyak harta. Biasanya kanak-kanak itu tidak diberikan harta kerana ia masih kecil dan harta itu dipegang oleh pemegang amanah. Contohnya bapa saudaranya ke, ataupun waris-waris sepupunya ke yang menjaga anak yatim itu, dialah yang diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jadi kalau dia salah gunakan harta anak yatim itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan dengan untuk membesarkan anak yatim, maka itu dikira sebagai makan harta anak yatim. Jadi awas makan harta anak yatim ini. Apa contoh makan harta anak yatim ni? Yang pertama, membelanjakannya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Pemegang amanah, pokcik dia ke, sepupu dia ke, ataupun jiran-jiran dia ke, yang pegang amanah untuk jaga harta anak yatim, dia belanjakan untuk diri sendiri, lebih-lebih pula kadang-kadang. Itu adalah salah satu contoh. Yang kedua, menyalahgunakan harta anak yatim. Salah guna. Sepatutnya harta anak yatim ni digunakan untuk belanja anak yatim. Itu tak apa. Tapi kalau disalahgunakan harta anak yatim, contohnya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah, itu dikira sebagai makan harta anak yatim. Jadi kita kena berhati-hati dengan harta anak yatim ni. Kadang-kadang kita
tak perasan kita termakan harta anak yatim. Contohnya, bapa meninggal dunia, tinggallah anak-anak yang masih kecil. Harta si bapa sepatutnya jatuh kepada anak-anak. Tiba-tiba ada puak-puak kita ambil harta anak yatim ini untuk buat tahlil, kenduri tahlil. Maka ramai-ramai orang kampung itu pergi makan kenduri tahlil. Jadi kita dengan mungkin secara tidak sedar telah makan harta anak yatim. Na'udzubillah, ini adalah salah satu dosa besar. Nabi SAW amat sayang kepada anak yatim, sebab Nabi sendiri merasa kesedihan menjadi anak yatim. Baginda sangat prihatin tak ada anak yatim. Apa kesannya kalau kita makan harta anak yatim? Yang pertama, boleh mengakibatkan penindasan. Penindasan kepada siapa? Kepada anak yatim. Kesihan kepada anak yatim. Sudahlah ayah dia mati ketika dia masih kecil, tinggalkan harta juga dikebas orang, menindas hingga dia hidup miskin selepas dia balik. Itu kesian, itu penindasan. Yang kedua, boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Kalaulah anak yatim itu sedar bahawa harta bapaknya banyak, tiba-tiba dihabiskan oleh si pemegang amanah yang juga keluarganya, maka dia akan rasa marah, lalu putuslah hubungan dia dengan penjaganya. Dia akan rasa marah. Jadi Allah SWT memberi warning, memberi amaran kepada si pemakan harta anak yatim ini. Dalilnya daripada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Cuba kita tengok ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim وسيصلون سعيرا. Maksudnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim zulman, secara zalim. Maknanya tidak digunakan dengan sebenar, menzalimi, makan untuk pribadi. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu, siapa? Orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, seolah-olah dia menelan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Disambar oleh api neraka. Ini bahayanya orang makan harta anak yatim. Dia sebut macam dia makan api, dan dia akan disambar dalam api neraka yang bernyala-nyala. Jadi makan harta anak yatim, kita kena berawas, jaga molek anak yatim, jangan makan harta si anak yatim, kerana itu adalah dosa yang besar. Seterusnya, dosa besar yang seterusnya, yang keenam, lari daripada medan perang. Ini dalam kes peperangan jihad antara tentera Islam dengan musuh-musuh yang nak menentang Islam, menggagalkan Islam, maka terpaksa berlaku perang. Maka individu-individu yang bertanggungjawab untuk mempertahankan negara Islam ataupun kemuliaan Islam tidak boleh melarikan diri kerana takut menghadapi musuh di pada medan perang. Maksud lari daripada medan perang ialah
meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh kerana takut mati. Bukan bermakna ketika kita duduk dalam medan peperangan kita tak boleh lari langsung. Siapa musuh nak tembak pun kita tak lari. Itu bukan. Maksud lari di sini ialah kita membiarkan orang lain perang, kita balik rumah takut mati. Itu dosanya adalah dosa besar. Contohnya, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Orang lain bertempur, tiba-tiba kita melarikan diri. Biar orang lain mati asalkan kita selamat. Ini perbuatan yang kita melarikan diri itu adalah dosa besar. Yang kedua, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan, apabila diisytiharkan oleh pemerintah, kita kena berperang. Kita enggan mengikut arahan negara, arahan pemerintah, maka ia juga dikira sebagai melarikan diri daripada medan peperangan. Orang yang melarikan diri dikira berdosa besar. Apakah kesan kalau kita melarikan diri daripada medan peperangan? Yang pertama, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Terancamlah Islam. Umat Islam terancam, negara terancam kerana mungkin jatuh ke tangan musuh. Tak ada orang yang mempertahankan, masing-masing hendak melarikan diri. Yang kedua, negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Apabila negara Islam jatuh, tidak dipertahankan oleh orang-orang Islam sendiri, maka terdedahlah negara itu kepada penjajahan dan campur tangan orang asing. Dan ada ayat Quran yang melarang perbuatan ini. Dalilnya daripada surah Al-Anfal ayat 15. Cuba kita tengok surah Al-Anfal ayat 15. Lambat sikit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang marah menyerang kamu. Kalau kamu bertemu dengan orang kafir marah menyerang kamu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka. Tuhan larang kita berundur daripada menentang orang kafir. Biarlah kita menentang orang kafir hatta terpaksa mati pun. Mati menentang, memperjuangkan Islam macam ini akan dikira sebagai mati syahid, dan tidak ada balasan untuk orang mati syahid kecuali syurga. Jadi awas, janganlah kita kalau satu hari nanti kita terpaksa berperang, orang-orang yang wajib mempertahankan negara janganlah melarikan diri, kerana bahayanya besar sangat. Baik itu dosanya adalah besar. Seterusnya yang terakhir, menjadi dosa besar ialah menuduh perempuan beriman dan suci berzina. Dalam istilah dipanggil sebagai qazaf. Qazaf ini ialah kita tuduh orang-orang Islam yang beriman dan yang suci, orang juru molek, kita dituduh dia berzina. Sedangkan kita tidak ada saksi, 4 orang lelaki yang adil. Dalam Islam, kalau kita nak tuduh orang berzina, pastikan disaksikan oleh 4 orang saksi lelaki yang adil. Kalau kita tidak boleh menuduh. Siapa-siapa menuduh akan dikatakan sebagai qazaf, dan dalam Islam ada hukuman hudud untuk qazaf. Hukuman hudud bagi qazaf ialah disebat 80 kali. Apa maksud menuduh perempuan beriman dan suci berzina? Maksudnya ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Itu maksud dia. Orang itu baik sangat,
Okey, kita tuduh tapi kita tak bawa saksi. Itulah qazaf. Contohnya, kita kecek percakapan atau pertuduhan yang jelas, seperti kita bercakap kepada dia, kamu telah berzina. Itu dipanggil qazaf. Ataupun kita memanggil seorang wanita itu dengan panggilan, hai penzina, orang zina, mai sini. Itu juga dipanggil sebagai qazaf. Kita di dalam Islam tuduh-tuduh macam ini amat dilarang dan menjadi dosa besar. Apakah kesan kalau berlaku tuduhan macam ini? Yang pertama, boleh menjatuhkan maruah. Orang yang dituduh jatuh maruah dia. Okey, siapa orang akan kata kepada dia, kamu ni nampak dia baik tapi telah berzina, Allah beratnya kamu. Jadi gitulah, jatuh maruah dia. Kalau orang lain percaya, beratlah dia. Okey. Yang kedua, boleh mencetuskan perbalahan. Dia tuduhan tak betul. Si yang kena tuduh akan marah, waris-waris dia akan marah, maka berlakulah perbalahan yang membawa kepada permusuhan. Sebab itu Islam memang melarang menuduh. Tuduh-menuduh ni amat dilarang dalam Islam. Kalau tuduh, pastikan ada saksi. Saksi. Apakah dalil daripada ayat Quran yang melarang perbuatan qazaf ini, menuduh ini? Kita tengok surah An-Nur ayat 23. Salah tekan tadi, minta maaf ya. Kita tengok surah An-Nur ayat 93. 23 saya. Dia mari semula sini. Sorry. Salah tekan, minta maaf ya. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi beriman, akan dilaknat oleh Allah. Menuduh ini, orang lancang ni akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Na'udzubillah min zalik. Jadi perbuatan menuduh zina ini adalah perbuatan yang amat dikecam oleh Islam. Jadi kita janganlah terlalu senang melabelkan orang, menuduh orang, kerana perbuatan ini amat dilarang dalam Islam. Jadi kita sudah belajar ke-77 dosa besar. Jadi awaslah, jangan kita melibatkan diri dengan dosa-dosa tersebut. Nanti kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh merosakkan. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada hadis yang kita belajar ini? Ayat pengajarannya seperti biasa, ketika kita nak jawab soalan, kena ada hak ni duduk depan, iaitu sebagai umat Islam kita hendaklah apa yang dikandung dalam hadis ini? Pengajarannya yang pertama, sebagai umat Islam kita hendaklah memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Ini yang pertama. Kita hendaklah memelihara diri daripada syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, pengajaran kita boleh ambil sebagai umat Islam, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh,
kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Dia ambil dosa membunuh tadi. Okey, yang ketiga, sebagai umat Islam kita adalah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Ini diambil tentang harta anak yatim. Awas, kena urus, kena pelihara harta anak yatim. Seterusnya, sebagai umat Islam kita adalah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Janganlah kita jadi seorang yang pengecut ketika ada desakan untuk mempertahankan negara, maka kita melarikan diri. Jadi inilah beberapa kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita belajar. Jadi Ustaz mengharapkan agar semua pelajar dapat faham, dapat gambarannya sejelasnya tentang 7 dosa besar ini, dan seterusnya dapat hindarkan diri daripada terlibat dengan ketujuh dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua dengan kita menjaga batas-batasan agama. Jadi untuk setakat itu tajuk ini. Jadi tugas anda ialah salin semula nota-nota yang Ustaz tayang dalam video ini, biar ada dalam buku log masing-masing bahagian hadis. Baca, seharusnya lepas ini kalau ada soalan boleh jawab. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.